Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.30 25 November bersama saya Fatin Hamimah Yusof. Tajuk utama tengah hari ini. Tanah mendap di tengah jalan raya nyaris ragut nyawa. Tong bahan kimia di kawasan buangan meletup dan terbakar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerja-kerja baik pulih jalan raya yang berlubang sehingga hampir meragut nyawa di Jalan Maharaja Lela menghala ke Jalan Lokiu Ibu Negara malam tadi sedang giat dijalankan. Dalam kejadian jam 11.30 malam tadi, seorang wanita berhadapan detik cemas apabila kereta yang dipandunya terjunam ke dalam lubang jalan. Ketika kejadian, mangsa sedang memandu berseorangan melalui jalan itu tanpa menyedari tanah di lokasi terbabit runtuh dan mendap. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik GSPT Kuala Lumpur, Asisten Komisioner Zulkifli Yahya berkata, siasatan mendapati tanah mendap berkenaan berkeluasan sekitar 3 meter persegi. Bagaimanapun, pemandu terbabit yang juga kaki tangan di syarikat swasta tidak mengalami sebarang kecederaan. Satu kebakaran dan letupan dipercayai membabitkan beberapa tong berisi bahan kimia berlaku di Jalan Kapar Batu 16, Kampung Tambak Jawa, Kuala Selangor pagi tadi. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Hafizah Muhammad berkata, Pusat Gerakan Operasi Selangor menerima panggilan mengenai kebakaran itu pada jam 3.29 pagi. Dua jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Selangor serta kapar dengan kekuatan 15 anggota kemudian dikerahkan ke lokasi kejadian. Pemeriksaan mendapati letupan membabitkan longgokan 270 tong bahan kimia yang ditinggalkan di kawasan lapang berkenaan. Kebakaran dipadam sepenuhnya jam 5.58 pagi dan tiada kecederaan dilaporkan. So sekarang ni pihak kami sedang melakukan kerja-kerja overhaul bagi menentukan supaya tidak ada berlakunya lah sebarang kebarangkalian untuk letupan itu berlaku dan kebakaran. So pelbagai agensi dibantu oleh pihak Semat Selangor daripada Bomba Selinggi seramai 8 anggota dan Balai Bomba dan Penyelamat Kapal 8 anggota termasuk saya dan pegawai kanan lah yang ada. Ada anggota telah dibawa ke Pusat Kesihatan Berdekatan seorang setelah dibuat pemeriksaan dalam keadaan stabil lah anggota tersebut. Jarak perumahan pun dalam lingkungan 200 meter ke 300 meter. Sementara itu, Unit Pengurusan Bencana Selangor akan membina parit sementara di sekitar kawasan kebakaran dan menunggu penilaian unit kualiti alam sekitar sebelum melupuskan sisa bahan kimia terbabit. Polis merampas dadah jenis heroin dan kafein seberat 109.8 kg bernilai lebih RM603,000 di Ipoh Perak. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik GSJN Bukit Aman, Datuk Muhammad Khalil Kadir berkata, 5 suspek termasuk seorang wanita direman 6 hari bagi membantu siasatan. Berdasarkan daripada tangkapan kelima orang ini tadi, kita dapati 2 daripada mereka positif urin iaitu positif dadah opiat. So basically mereka juga mempunyai rekod jenayah, seramai 2 orang mempunyai rekod lampau dan sekarang ini telah diriman daripada 23 hingga 28 November selama 6 hari. Rampasan itu adalah yang terbesar di Perak setakat ini. Tambah Datuk Muhammad Khalil, sebuah turut membongkar sebuah makmal dadah yang dikendalikan kumpulan itu di sebuah rumah sewa di Klebang Ipoh. Ia dipercayai untuk pasaran tempatan. Kesemua suspek berusia antara 25 hingga 50 tahun. Polis turut merampas wang tunai berjumlah RM11,100, barang kemas bernilai lebih RM163,000 dan 7 buah kenderaan. Vivo S1 Pro menerokai gaya anda. 4 kamera, 48 megapiksel, ultra jelas main kamera. Vivo.
Pengangguran siswazah tempatan dan proses membaik pulih perumahan generasi kedua Felda yang terbengkalai antara fokus utama persidangan Dewan Rakyat hari ini. Dewan dimaklumkan puluhan ribu siswazah telah mendapat kerja selain projek perumahan Felda akan disiapkan pada tahun depan setelah beberapa tahun terbengkalai. Laporan penuh kita bersama wartawan Nur Fazilah Muhammad Sahir. Silakan Fazil. Ya, Fatin, terima kasih. Lebih 290,000 pendaftaran direkodkan dalam portal pencarian pekerjaan Job Malaysia sehingga bulan lepas. Daripada jumlah itu, lebih 210,000 membabitkan golongan siswazah. Namun tidak semua daripada mereka baru menamatkan pengajian. Ada juga yang sudah bekerja tetapi mendaftar dalam portal berkenaan untuk mencari pekerjaan lain. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Mahfuz Omar berkata, setakat bulan lepas ramai 41,090 siswazah sudah mendapat kerja. Sebahagian mereka itu pencari kerja daripada siswazah ini, yang pertama kali itu adalah proses biasa, proses peralihan daripada alam mereka keluar daripada universiti dalam tempoh 6 bulan. Selalunya memang itulah mereka akan mencari pekerjaan. Tapi daripada pemantauan kita, selepas daripada 6 bulan itu, sebahagian besarnya mereka telah pun mendapatkan pekerjaan. Beliau menjawab soalan lisan Ahli Parlimen Tanah Merah, Datuk Seri Ikmal Hisham Abdul Aziz yang ingin tahu mengenai punca pengangguran siswazah sejak 2 tahun lalu. Portal Jobs Malaysia dilancarkan pada tahun 2002 untuk memastikan penyertaan tenaga kerja secara optimum melalui penjodohan pencari kerja dan kekosongan jawatan yang lebih sistematik. Menyentuh mengenai projek pembinaan perumahan generasi baharu Felda PGBF yang terbengkalai sejak beberapa tahun lalu, Dewan diberitahu Felda kini fokus untuk menyiapkan projek yang sudah berada di tahap kemajuan kerja 70%. Daripada sasaran 20,000 unit pada 2013 lalu, 606 unit akan diserahkan pada Disember ini, manakala 2,436 unit akan disiapkan secara berperingkat pada tahun hadapan. Timbalan Menteri Hal Ehwal Ekonomi Dr. Muhammad Razzi Muhammad Jidin berkata, melalui pembentangan Kertas Putih Felda, kerajaan meluluskan peruntukan geran sebanyak 250 juta ringgit untuk menyiapkan 20 tapak projek perumahan PGBF. Ia membabitkan 4,794 unit yang telah mencapai 70% tahap kemajuan. Daripada 20 projek, 9 projek melibatkan 1,698 unit rumah telah mendapat pentaulihan perakuan siap dan pematuhan. Daripada jumlah tersebut, 1,070 unit rumah atau 63% telah diserahkan kunci, manakala 628 unit rumah masih dalam proses penyerahan kepada peserta. Di samping itu, terdapat 11 projek melibatkan 3,096 unit rumah masih dalam pembinaan. Sebanyak 660 unit dijangka dapat disiapkan dan diserahkan pada bulan Disember 2019 dan baki sebanyak 2,436 unit akan disiapkan secara berperingkat pada tahun 2020. Usaha kerajaan untuk menyiapkan rumah-rumah yang terbengkalai ini akan dapat memberikan manfaat langsung kepada generasi baharu Felda. Tumpuan kerajaan pada masa ini adalah untuk menyiapkan projek PGBF yang berada pada tahap kemajuan kerja 70% ke atas. Tambahnya, satu pengukur penilaian prestasi telah dilaksanakan untuk membantu Felda menyediakan pelan tindakan mampan untuk menyelesaikan masalah berkenaan. Seorang anggota Dewan Rakyat hari ini mencadangkan semua ahli parlimen menyanyikan lagu Negaraku dan membaca rukun negara sebelum sesi persidangan bermula. Cadangan itu dikemukakan ahli parlimen Jempol, Datuk Muhammad Salim Sharif, bagi menyemarakkan semangat cintakan negara. Tapi saya ingin bertanya kepada Menteri, dalam kita memperkukuhkan kesetiaan kita kepada negara, adakah pihak kementerian sebelum kita memulakan Dewan, akhirnya kita menyanyikan lagu Negaraku dan juga kita membaca rukun negara agar terserap dalam jiwa kita bahawa kita memegang undang-undang yang ada di negara dan kecintaan kita kepada negara. Memang banyak usaha yang dilakukan sebagaimana yang saya terangkan tadi untuk memupuk perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum di negara kita. Dan mengenai cadangan yang berhormat
tentang adakah baiknya nyanyikan lagu negaraku dan juga baca rukun negara, saya berpendapat itu adalah satu cadangan yang amat bagus. Dan mungkin kita mula ni. Dan mungkin boleh Tan Sri Speaker membuat ruling yang berpatutan lah. Ya. Sementara itu, menjawab mengenai pertanyaan berkaitan tindakan diambil terhadap mereka yang mengibarkan jalur gemilang secara terbalik sebagai tanda protes, Wita berkata pihak berkuasa telah mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang terlibat. Sekian saja dari Parlimen, kembali ke Sri Pentas. Baik, terima kasih Fazi. Langsung dari Parlimen, kita ke laporan berikutnya. Korea Selatan mencapai banyak kemajuan dalam industri dan pembangunan pesawat buatan tempatan. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata perkembangan itu dapat dilihat sejak kali terakhir beliau melawat negara itu pada tahun 2002. Beliau pagi tadi melawat industri aeroangkasa Korea KAI di Sacheon. Ketibaan Perdana Menteri disambut Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif KAI An Yun Ho dan Kolonel Muhammad Sabirin Muhammad Yusof, Penasihat Pertahanan Malaysia di Seoul. Turut mengiringi Tun Dr. Mahathir, Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Darul Laiking serta Duta Besar Malaysia ke Korea Selatan Datuk Muhammad Asri Muda. Ketika taklimat ringkas, Tun Dr. Mahathir memberitahu Menteri Perolehan Pertahanan Korea Selatan Wong Jung Ho bahawa beliau menyatakan minat untuk melihat perkembangan kemajuan industri pesawat negara itu. Perdana Menteri meluangkan masa lebih sejam meninjau sekitar KAI dan turut diberi penerangan berhubung ciri-ciri pesawat tempur ringan FA-50. Ia lokasi pertama dikunjungi beliau di luar sidang kemuncak peringatan ASEAN Korea 2019 di Busan. Pemberian kontrak secara rundingan terus kepada Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas menerima sokongan lebih 50 ahli jemaah pengarah peladang muda Kedah dan Perlis. Kumpulan itu mendakwa pemberian kontrak itu memberikan kebajikan kepada lebih 900,000 ahli pertubuhan itu. Saya harap Kerajaan Pakatan Harapan hari ini tidak akan melayan mana gesaan ahli politik pembangkang ataupun sebagainya yang mana hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri, mementingkan kebendaan mereka sendiri sampai kita nak merosakkan hasil pendapatan peladang kita dan juga apa yang manfaat peladang-peladang kita dapat selama ini. Kita akan teruskan. Ada apa-apa nak tambah? Jelasnya perkara itu tidak seharusnya menjadi isu memandangkan Nafas sudah mendapat kontrak itu sejak 22 tahun lalu secara rundingan terus. Dakwa Muhammad Ridwan pendapatan lebih 1,000 pekerja Nafas akan turut terjejas sekiranya tidak diberikan kontrak itu. Sebelum ini, Ahli Parlimen Air Hitam Datuk Seri Dr. Wika Siong mendedahkan di Parlimen pemberian projek Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani bernilai 1.4 bilion ringgit itu kepada Nafas sebagai satu skandal. Presiden MCA itu mendakwa pemberian projek secara rundingan terus itu bertentangan dengan dasar kerajaan mengadakan tender terbuka bagi sesuatu tawaran projek. Jualan keseluruhan Petronas Dagangan Berhad PDB melonjak 7% pada suku ketiga tahun keuangan berakhir 30 September lalu. Ia berbanding tempoh sama tahun lalu di sebalik situasi pasaran yang mencabar. Perolehan bagi suku dikaji sebanyak 7.807 bilion ringgit. PDB secara keseluruhannya mencatat keuntungan sebelum cukai sebanyak 317.7 juta ringgit, susut 19% berbanding tempoh sama tahun sebelumnya. Penurunan berkenaan disebabkan oleh kos produk yang lebih tinggi dan perbelanjaan operasi pada suku itu yang diimbangi oleh perolehan lain yang lebih tinggi. Jumlah jualan perniagaan runcit pula berkembang 6% disumbang produktiviti stesen minyak yang semakin baik dengan jumlah operasi yang lebih banyak. Keuntungan kasar bagi perniagaan runcit susut 2% susulan kemerosotan aliran harga MOPS dan kos produk yang lebih tinggi pada suku berkenaan.
UEM Agenta Berhad mengumumkan pendapatan dan keuntungan sebelum cukai PBT sebanyak 1.7 bilion ringgit dan 118.7 juta ringgit bagi tempoh 9 bulan pertama bagi tahun keuangan 2019. Masing-masing mencatatkan peningkatan sebanyak 11% dan 3% berbanding prestasi tahun lalu. Keuntungan bersih berjumlah 85.4 juta ringgit berbanding 83.1 juta ringgit pada tahun sebelumnya. Turut melonjak PBT untuk bahagian penjagaan kesihatan sebanyak 16% menerusi sumbangan kontrak-kontrak baru yang diperoleh syarikat. Pada suku ketiga, pendapatan dan PBT turut berkembang pada kadar 11 dan 3%. Pulangan ekuiti pula juga meningkat kepada 10.5%. Bergerak ke hadapan, syarikat akan terus mengambil langkah berjaga-jaga menepani cabaran menerusi segmen perniagaannya, terutama dalam sektor sedia ada. Selain meneroka peluang perniagaan baru serta penyelesaian teknologi untuk kitaran aset pelanggannya yang lebih baik. Kebajikan dan Nasib Veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM tidak pernah diabaikan, malah sentiasa dipandang serius Jabatan Hal Ehwal Veteran JHEV ATM. Ia selari dengan objektif penubuhan jabatan tersebut sebagai pusat sehenti bagi meringankan beban dan membantu golongan veteran. Pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM, Major Jeneral Dato' Zulkarnain Ahmad berkata, bantuan yang dihulurkan JHEV dilihat sebagai tanda pengiktirafan kepada anggota berkenaan yang telah berkhidmat menjaga keamanan dan keselamatan negara. Beliau turun padang meninjau dan menyampaikan sumbangan kepada 2 veteran yang mengalami musibah rumah terbakar baru-baru ini. Kita ada satu jawatan kuasa JKKP dia panggil, iaitu melihat benda ni. And then salah satu segmennya adalah melihat kepada permohonan-permohonan bantuan bencana alam. Bila saya tengok, saya rasa sedih lah tengok kadang-kadang ada yang habis total write off. Rumah habis terbakar. Ada yang apabila ribut ke apa, runtuh. So keadaan ini kita buat masa sekarang ni kita hanya dapat membantu setakat maksimum RM5,000. Pemberian bantuan melalui skim bantuan bencana alam itu sedikit sebanyak diharap dapat mengurangkan kos kerugian yang dialami. Kerana memberi sumbangan sebanyak RM5 kepada bekas tentera seperti saya sekarang ni saya berdaftar di Persatuan Veteran Tentera Tak Berpencen Cawangan Negeri Selangor lah. Dan sekolah alhamdulillah lah. Mana bantuan yang diberi itu bagi saya syukur alhamdulillah boleh lah. Alhamdulillah dapatlah membantu sedikit beban yang ditanggung keadaan rumah itu yang dah terbakar bumbung habis. Selain bantuan bencana alam, pelbagai bantuan lain turut disediakan JHEV sebagai inisiatif bagi membantu golongan veteran ATM yang pernah berkhidmat. Antaranya bantuan sara hidup, bantuan persekolahan dan vokasional, bantuan kemasukan ke universiti awam dan politeknik dan bantuan peralatan pesakit. Ia bagi memastikan kesejahteraan dan kelangsungan veteran ATM dalam menjalani kehidupan mereka sebagai satu simbol penghargaan. Laporan antarabangsa, keputusan pilihan raya Majlis Daerah Hong Kong jelas menunjukkan pendirian penduduk wilayah itu apabila calon pro-demokrasi berjaya mencipta kemenangan mudah. Calon pro-demokrasi memperoleh 390 kerusi daripada 452 kerusi yang dipertandingkan, iaitu hampir 90%. Susulan kemenangan itu, Ketua Eksekutif Carrie Lam digesa memberi perhatian terhadap permintaan penunjuk perasaan, ia termasuk pilihan raya bebas untuk memilih pemimpin dan wakil Dewan Perundangan wilayah itu. Selain melancarkan siasatan bebas berhubung kekejaman polis terhadap penunjuk perasaan sepanjang tempoh bantahan. Dalam undian sebelumnya, 4 tahun lalu, calon pro-demokrasi hanya memperoleh sekitar 100 kerusi. Pilihan raya yang diadakan kali ini mendapat sambutan menggalakkan apabila hampir 3 juta rakyat keluar mengundi daripada 4.2 juta pengundi berdaftar. Jutawan dan bekas Datuk Bandar New York Michael Bloomberg mengumumkan bakal bertanding dalam pilihan raya Presiden Amerika Syarikat 2020. Bloomberg berkata beliau komited untuk menewaskan Presiden Donald Trump dan membangunkan semula negara itu. Tambah beliau, tindakan cuai dan tidak beretika Trump yang menjadi ancaman kepada negara Uncle Sam itu. Bloomberg, 77 tahun, terpaksa bersaing dengan 17 lagi calon Parti Demokrat lain yang mahu menjadi calon Demokrat bagi melawan Trump tahun hadapan.
Menurut tinjauan seluruh negara bekas, naib Presiden Joe Biden mendahului persaingan di depan calon berhaluan kiri Elizabeth Warren dan Bernie Sanders. Sementara calon sederhana Pete Buttigieg berada pada kedudukan keempat. Perdana Menteri Boris Johnson berjanji untuk membawa Britain keluar dari Kesatuan Eropah EU sebelum 31 Januari depan dan meningkatkan perbelanjaan perkhidmatan awam ketika melancarkan manifesto pilihan raya umum Parti Konservatif. Kandungan manifesto yang bakal meraih sokongan adalah janji untuk tidak menaikkan cukai pendapatan dan cukai nilai tambah VAT. Get Brexit done and we can focus our hearts and our minds on the priorities of the British people, because it is this one nation Tory party that is already embarked on the biggest cash boost for the NHS for a generation. Parti Konservatif juga berjanji untuk mengembalikan semula rang undang-undang perjanjian Brexit di Parlimen sebelum 25 Disember jika parti itu mendapat majoriti kerusi dalam Dewan Perwakilan. Ia bagi memastikan ahli Parlimen meratifikasi perjanjian Brexit dicapai Johnson bersama EU sebelum tarikh akhir pada 31 Januari depan. Thank you all very much. Kembali dalam laporan sukan, hari kedua kontijen negara turun beraksi di Sukan C Filipina pastinya menjadi tumpuan peminat sukan tanah air. Selepas pelbagai masalah timbul, kontijen negara nampak kembali fokus. Dan bagi mendapatkan perkembangan terkini, apa kata kita terus sahaja berlintas langsung bersama wartawan Faris Zulkarnain yang kini berada di Manila. Faris, silakan. Baik, terima kasih rakan tugas di Sri Pentas. Saya ketika ini berada di Manila, Filipina bagi membawakan kepada anda perkembangan terkini kontijen Malaysia di Sukan C 2019. Dan apa yang boleh saya kongsikan kepada anda, hari ini kontijen Malaysia akan turun dalam 3 acara, bermula dengan acara floorball wanita, diikuti dengan acara bola sepak, tumpuan kita pastinya rakyat Malaysia, dan diakhiri dengan acara bola jaring. Dan apa yang boleh saya perkatakan ketika ini, pasukan floorball wanita negara tewas, baru saja tewas sebenarnya pada jam 10 pagi tadi, tewas kepada pasukan Thailand 8-2. Namun walaupun kekalahan ini mendatangkan sedikit kekecewaan kepada barisan pemain negara, tetapi usah kita ratapi, usah kita kritik kerana mereka telah melakukan yang terbaik hanya untuk anda di Malaysia. Dan apapun, tumpuan hari ini pastinya terarah kepada acara bola sepak lelaki yang melibatkan skuad bola sepak bawah 22 tahun negara kenalan Dato' Ong Kin Swee yang akan turun menentang Myanmar pada jam 4 petang nanti di Stadium Memorial Rizal. Dan seperti mana yang kita sedia maklum, Stadium Memorial Rizal masih lagi dalam proses pembinaan, namun diharapkan skuad bola sepak negara mampu menjemakan aksi positif dalam perlawanan pertama peringkat kumpulan A petang nanti. Dan sejurus selepas pasukan kebangsaan pada jam kira-kira 5 petang nanti pula, pasukan bola jaring akan turun beraksi menentang Thailand dalam aksi peringkat kumpulan. Dan untuk pengetahuan anda, pasukan bola jaring kita merupakan juara bertahan di Sukan C Kuala Lumpur pada tahun 2017 yang lalu, dan mereka kali ini akan turun untuk mempertahankan pingat emas yang dimenangi. Dan diharapkan status selaku juara bertahan tidak memberi sebarang tekanan kepada pasukan negara. Dan saya kira setakat itu saja laporan saya dari Manila, Filipina. Kembali semula kepada rakan tugas di Sri Pentas. Baik, terima kasih Faris, selamat bertugas. Dan sekian paparan Buletin 1.30, mengakhirinya saksikan visual pancaran projektor di sempadan Mexico, Amerika Syarikat yang menjadikan penghubung masyarakat di kedua-dua negara. Saya Fatin Hamid Yusof, salam hormat dan Assalamualaikum.